019 8788 019-637-9788. Anda boleh ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram dan juga TikTok, dan boleh layari website kami www.islamic-relief.org.my. Jadi kami ada banyak kempen untuk kita selamatkan nyawa mereka. Rezeki Ramadan, Save Syria, Winter Appeal, ini merupakan kempen-kempen untuk kita bantu dan untuk kita selamatkan mereka. Jadi terima kasih kepada semua kembali mendengar dan suki buka hati. InsyaAllah muka terbuka hati kita untuk berkongsi dengan saudara-saudara kita walaupun jauh di mata. InsyaAllah sentiasa dekat di hati. Yang penting fikir kemanusiaan, fikir Islamic. InsyaAllah. Terima kasih pada Haris. Jumpa lagi insyaAllah. Sampaikan salam untuk sahabat-sahabat ayat yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan pagi ini, sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga macam Haris cakap tadi, membuka hati kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Hari ini 1 Syaban, jadi kita harus semua bersiap sedia sebaik mungkin untuk Ramadan yang bakal menjelang tiba juga, dan perkemaskan ibadah kita. Ya betul. Dan pastinya perkongsian untuk Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia tadi mengakhiri tugasan kami di Warna Pagi untuk edisi hari Isnin 15 Mac 2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Forensik Keluarga akan membincangkan tentang tajuk erectile disorder. Biasa dengar kan? Biasa dengar apa pasal lanjut. Tak nak sebut. Kan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin sebentar lagi. Dan untuk Warna Pagi jumpa esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pejabat Kesihatan Terengganu menafikan satu maklumat yang tular di laman media sosial. Kononnya berlaku penularan wabak COVID-19 di 7 buah sekolah di daerah Dungun, Terengganu. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu Dr. Nur Azmi Yunus berkata pihaknya tidak menerima sebarang laporan mengenai perkara tersebut. Tular di laman media sosial baru-baru ini kononnya berlaku penularan wabak COVID-19 di 7 buah sekolah di daerah berkenaan yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan Paka, Sekolah Kebangsaan Paka 2, Sekolah Kebangsaan Paka 3, Sekolah Kebangsaan Sura, Sekolah Kebangsaan Pulau Serai, Sekolah Kebangsaan Padang Pulut dan Sekolah Kebangsaan Jenis Cina Sinchon yang dikatakan berpunca dari kaki tangan Petronas yang positif wabak berkenaan. Kerajaan Negeri Sabah membenarkan aktiviti rekreasi laut dan sungai seperti selam scuba, selam snorkel dan memancing mengikut prosedur operasi standard termasuk dengan kapasiti 50% buka kuasa mulai pada hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, ia merupakan pindaan prosedur operasi standard yang dibuat bersesuaian dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di negeri Sabah. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri, ujar Datuk Masidi, sejumlah 2,975 individu lagi telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 25,439 penerima sejak program itu dilancarkan pada 4 Mac lepas. Akhir sekali, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT mahu setiap projek perumahan rakyat PPR yang siap dibina duduki dalam tempoh 3 bulan berbanding 6 bulan sebelum ini. Sumbangan itu menterinya Datuk Zuraida Kamaluddin berkata ia bagi mengelakkan PPR itu terbiar dan mengalami kerosakan terutama akibat vandalisme sekiranya tempoh pengisian mengambil masa yang lama. Jelas beliau lagi antara punca kekosongan PPR dalam tempoh lama selepas disiapkan ialah menunggu kelulusan pinjaman bank. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada
tanggal 1 Mac dalam tahun 1933, Regimen Pertama Askar Melayu telah ditubuhkan. Penubuhan ini adalah selaras dengan hasrat Sultan dan Raja-Raja Melayu agar Batalion Tentera British India di Taiping Perak digantikan dengan pasukan Askar Melayu. Cadangan penubuhan pasukan Askar Melayu telah dikemukakan sebelum Perang Dunia Pertama, namun dasar kerajaan pada masa itu lebih menumpukan kepada perkembangan ekonomi. Berikutan itu, cadangan berkenaan diketepikan sehinggalah pada bulan Januari 1932. Rang Undang-Undang Regimen Askar Melayu dibentang dan diluluskan oleh Majlis Persekutuan. Seramai 25 orang anak Melayu telah dipilih menjadi rekrut di dalam pasukan Askar Melayu. Regimen Pertama yang juga merupakan pasukan percubaan untuk menilai disiplin dan ketahanan orang-orang Melayu sebagai anggota tentera. Penubuhan Regimen Pertama Askar Melayu ini merupakan langkah awal dalam usaha menarik minat orang-orang Melayu untuk bersama-sama berjuang dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan rakan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Mujurlah ada pekerja lain yang sudi menegusi Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, mendepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita untuk bersama sekali lagi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 dah hari Isnin dah hari ini. Hari ini kita bermulanya 1 Syaban 1442 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan keberkatan untuk semua sahabat pendengar bulan Syaban ini dan sampaikan kita ke bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, awalan ini nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan-rakan tim Warna Pagi bersama dengan Hazwan dan juga Sufian Amrin sebentar tadi menerusi Warna Pagi. Terima kasih pada mereka berdua. Harapnya celoteh mereka memberi impak positif juga untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan momentum yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita bakal sama-sama ikuti perkongsian
menerusi Pesona di Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk berkongsi tentang satu lagi topik berkenaan dengan psikologi insya-Allah dalam rumah tangga, dalam forensik keluarga. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan sedikit sedutan minggu lalu. Apa yang Ustaz kongsikan pada kita? Saya daripada itu, maksudnya kadang-kadang orang selalu kata dia, hina dia, maksudnya pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup dia yang dia tak boleh move on, dia tak boleh melangkah ke hadapan, dia grounded, maknanya dia terperangkap dengan masa silam dia yang agak teruk. Orang kata dia, orang hina dia pada dia kan, orang tak sayang dia dan sebagainya. Misalkan dia akan ukur semua orang akan buat dia macam itu. Semua orang akan buat macam tu. Sebab apa? Sebab ada rasa paranoid. Itu minggu lepas Ustaz kongsikan, dan Ustaz kongsikan juga antara cara yang paling mudah untuk kita lakukan adalah baca surah Hud ayat 47 insya-Allah. Dan minggu ini Ustaz kongsikan kejap lagi tentang erectile disorder. Apa itu? Kejap lagi kita akan mengkongsikan bersama dengan anda. Ikuti perkongsian secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita ada Halim Ahmad dengan Rumah Tangga Syurgawi, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sungguhnya. Biarkan
menyertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Bolehkah suami menarik balik hibah kepada isterinya? Bolehkah hibah ditarik balik oleh ibu atau bapa? Bolehkah wasiat dibuat kepada waris? Bolehkah wasiat menafikan faraid? Apakah perbezaan tentang pesanan sebelum meninggal dunia dengan wasiat? Apakah perbezaan antara wasiat dan hibah? Adakah anda tahu harta sepencarian boleh dituntut kerana poligami walaupun suami bernikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan perkahwinan? Anda ingin tahu kaedahnya? Anda ingin tahu penjelasan dan penyelesaiannya? Hadirlah ke program kami secara atas talian khusus asas kaedah pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 23 dan 24 Mac 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yuran adalah sebanyak RM300 saja. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6323 atau 325. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Bidang neuroscience itu, termasuk dia punya cabang-cabang pun semakin mendapat perhatian pengkaji-pengkaji, khususnya dalam bidang sains perubatan dan biologi dan sebagainya. Sebab dia berkaitan dengan usaha manusia untuk membongkar rahsia berkenaan dengan otak manusia dan sistem saraf. Terokai topik neuroscience dalam buku Islam, Kesihatan Mental dan Neuropsychiatry dengan harga RM35. Dapatkan di Shopee IKIM Niaga atau di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM seperti buku Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19, Islam dan mata wang kripto, makanan antara sunnah dan sains serta banyak lagi. Dapatkan di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, syarat niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555.
Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Mavilcare adalah jawapannya. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera di batu tajam. Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Secara semula jadi manusia itu ada 4 sifat. Yang pertama disebut sebagai quwwah nutqiyah. Yang kedua kerana manusia itu ada yang disebutkan sebagai quwwah bataniyah. Yang ketiga adalah kerana manusia itu ada quwwah syahwiyah farjiyah. Dan yang keempat kerana manusia itu secara semula jadi ada quwwah ghadabiyah. Kita tak boleh lari. Kerana itu Allah datangkan syariat daripada setiap rumuk dalam ilmu fiqh itu untuk memimpin setiap kekuatan yang ada dalam diri kita. Quwwah nutqiyah hanya dikawal dengan rumuk ibadat. Quwwah bataniyah, perut kita yang perlukan itu dan ini tetapi dikawal dengan rumuk muamalat. Syahwiyah farjiyah, maka dikawal dengan rumuk munakahat. Dan quwwah ghadabiyah dikawal dengan rumuk jenayat. Pastinya ada dalam diri kita, tetapi kalau kita mengambil ringan dan kita tidak mengawalnya, maka pada bila-bila masa dia mula mengawalnya. Kuching 93.7 FM. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian pertama di Aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan kita bakal mulakan hari kita hari Isnin ini dengan perkongsian Pesona di Zahra. Dan bersama dengan rakan pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra, tak lain tak bukan kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin dah pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dengar saya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tak dengar saya, masya-Allah. Tapinya hari ni kita terus sajalah Ustaz ya. Saya faham. Okey, kita teruskan saja dengan mukadimah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ni kita menyambung kembali perkongsian kita, iaitu mengenai tajuk yang sebenarnya agak tidak banyak dibahaskan tapi kita bahas secara ilmiah, bahas secara data dan fakta. Yang penting kita nak bantu sama-sama kita ada kesedaran mengenai perkara ini supaya kita faham bahawa sesuatu perkara itu kadang-kadang kita perlu sedar ada benda yang kena dan juga so kita boleh membuat penambahbaikan ke dalam apa diri kita dan sebagainya. Jadi sedang penonton yang serta pendengar yang saya sayangi, syukur Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita berkesempatan untuk berada di perkongsian pada pagi ini. Dan perkongsian pada pagi ini iaitu apa yang disebut sebagai erectile disorder, ataupun bagi orang Melayu maaf saya sebut kita kena bincang perkara ini sebab ia adalah menyumbang juga kepada permasalahan rumah tangga. So kita Pesona di Zahra ni kita bincang masalah mengenai masalah rumah tangga ataupun apa yang dipanggil sebagai, kalau kita panggil maaf saya sebut, iaitu mati pucuk Okey, jom kita lihat terlebih dahulu daripada sudut statistik erectile disorder ataupun ED ni sebenarnya satu masalah satu dunia kalau kita tengok dekat worldwide prevalence of erectile dysfunction, maknanya daripada DSM-5 ataupun Diagnostic and Statistical Mental Disorder,
lebih kurang 322 million orang lelaki akan mana kena erectile disorder ataupun ED kan. Dan current opinion daripada nephrology dan juga hypertension 2012, 30 million orang lelaki, 30 juta orang lelaki mempunyai masalah ED ini di United States ataupun di Amerika. Begitu juga dengan research ataupun kajian-kajian di barat sekalipun 22%. Maknanya ada current medical research and opinion 2004 contohnya menyatakan bahawa 22% orang lelaki yang berada di Eropah, kajian daripada 8 negara, 22% orang lelaki ada masalah ED ataupun rectal disorder ni, ataupun orang Melayu kita sebagai baki pucuk terangga. Okey, kita di Malaysia ini buat kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian di Malaysia kajian kes perceraian pada tahun 2014 Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam sidang akhbar bersama JAKIM 50% pasangan bercerai dikaitkan dengan lemah tenaga batin Jadi maknanya orang bercerai dia ada banyak sebab, tapi antara sebab yang menyumbang juga adalah kerana maknanya lemah tenaga batin ini. Kajian PIM Journal Science Social 2014 juga mendapati statistik perceraian pasangan pertengahan dewasa iaitu 40 ke 60 tahun, antaranya adalah faktor personality dan faktor sexuality, di mana tak ada nafsu, tak boleh nak layan maknanya tak boleh langsung, dan ada kes-kes yang bosan bersama pasangan. Jadi pada beberapa statistik yang kita kongsikan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa benda ini benda yang agak penting untuk dikongsikan sebab kalau tidak mungkin benda ini orang malu nak bahaskan tetapi seperti mana satu ketika wanita Ansar pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai perkara-perkara berkaitan dengan keperempuanan dan sebagainya. Maka Nabi SAW menyatakan keberkatan kepada wanita Ansar, dia bertanya. Jadi mana apabila dia bertanya, ada perbahasan dia, kita dapat tengok perbahasannya secara ilmiah. Bagaimana perkara ini berlaku kan, jadi kita taklah dengan sangka-sangka dan sebagainya. Dan daripada statistik yang kita kongsikan sebentar tadi bahawa ED ini ataupun erectile disorder ni ataupun tak function ni, sexual dysfunction ini merupakan satu masalah besar yang menyumbang kepada rumah tangga, masalah rumah tangga. Okey. Di Sharm Sheikh Mesir ni pada tahun 2015 merupakan satu kawasan yang banyak orang putih datang mana masalah orang putih duduk di situ sebab di sebahagian Sinai iaitu satu tempat nama Sharm Sheikh juga lebih 30% orang lelaki yang bermasalah seperti ini sebab apa? Dia kahwin orang putih dan sebagainya, dia nak lambangkan dia itu gagah dan sebagainya, rupanya ada masalah ini akhirnya membawa kepada permasalahan dalam rumah tangga mereka dan mana dirujuk sebab tu statistik berdapat lebih kepada Sharm Sheikh di Mesir sebab mereka merujuk kepada hospital, klinik maknanya pada permasalahan demikian. Okey, sebelum kita kongsikan mengenai permasalahan ini maksudnya kata dalam bahasa Melayu, bincangkan secara ilmiah pada hari ini iaitu mati pucuk ataupun disebut sebagai ED erectile disorder ni. So maksudnya kita nak tengok ada 5 baseline dia. Baseline ni maknanya kalau ada 5 benda ini, dia bukan dikira sebagai masalah ED ataupun masalah mati pucuk ni maknanya kalau ada 5 benda ini, dia tak dikira baseline dia. Baseline dia ataupun keadaan-keadaan begini maksudnya tak dikira. Ini dikira macam mana satu orang tu penurunan dia punya kemampuan untuk bersama dengan pasangan dia ataupun dengan isteri dia. So maksudnya kita ukur di pusat ini perbincangan kita yang disebut sebagai erectile disorder ataupun mati pucuk, bahasa Melayu dia nak senang faham kan. Tapi baseline dia ada 5 benda kita tengok. Kalau ada 5 benda ni tidak boleh dikira sebagai penyakit ini Yang pertamanya iaitu masalah faktor pasangan tu sendiri. Kalau pasangan tu ada masalah kesihatan
contoh kata dia demam contohnya, kan? Ataupun katakanlah lepas aksiden, luka-luka dan sebagainya. Tak boleh kita kata, ish, abang ni ada masalah ni lah, tak boleh. So maksudnya baseline dia ada 5, maknanya ada 5 benda ni tak boleh nak dikira sebagai orang tu berpenyakit yang penyakit ED atau erectile disorder ni. Mungkin dia penyakit lain lah, kan? Sebab maknanya kalau kita terus ukur dia begitu, maka kita punya cara nak ubat takkan tepat, sebab dia bukan masalahnya masalah yang itu. Yang pertama masalah kesihatan pasangan, orang aksiden contohnya kan, memanglah tengah kesakitan, orang patah contohnya dan sebagainya. Tentulah ketika itu, waktu itu dia punya keinginan memang akan tidak ada lah, akan berkurangan kan. Mungkin ada yang ada, mungkin ada yang tak ada kan, sebab ialah tengah sakit kan. Okey. Kemudian yang kedua, baseline yang keduanya iaitu faktor perhubungan. Faktor perhubungan ni iaitu contoh macam komunikasi yang lemah. Maknanya suami isteri yang bergaduh ataupun maksudnya satu sistem nilai yang berbeza. Kan? Contoh katakanlah satu orang isteri, takrifan sayang dia adalah cara mikro. Mikro ni maknanya pegang-pegang tangan, love you, loving. Suami pula takrifan sayang adalah makro. Makro ni maknanya yang besar. Saya sediakan rumah, itulah tanda sayang. Jadi isteri sangka suami ni tak suka kat dia, kan? Suami pula kata, apa yang tak sukanya? Saya sediakan rumah, itulah tanda sayang saya. Tapi awak jarang pegang tangan saya, kan? Jarang maknanya jalan-jalan dengan saya, maknanya buat macam dingin dengan saya. Tapi saya kata, taklah, saya okey je. Inilah tanda sayang saya. Maknanya faktor communication atau komunikasi dan faktor sistem nilai. Jadi kadang-kadang bergaduh benda sistem nilai ini menyebabkan kadang-kadang mood tak ada. Ketika mood tak ada, tak boleh nak apa kita kata, oh jadi awak ni ada masalah ED ni atau erectile disorder ni kan. Takut bila kita ke situ, jadi kita nak cuba berubat yang situ, maka tidak kenalah. Sebab ubatnya itu tak kena. So jadi baseline dia yang keduanya iaitu faktor perhubungan, communication dan sebagainya. Okey, yang ketiganya iaitu baseline dia ataupun faktor-faktor yang kita kena tengok iaitu individu yang terdedah dengan sejarah seksual. Kan, contoh macam dia hilang jati diri dia dari sudut orang kata dia, orang selalu kata dia, awak ni badan gemuk lah, maknanya orang kata dia sebab dia depression ataupun anxiety kan. Daripada sudut psikologi dia ada bermasalah. So dia tu sendiri dia ada sejarah-sejarah yang orang maknanya kata dia tak ada kemampuan dan sebagainya, dan dia percaya benda itu. So maksudnya masalah dia adalah masalah cara dia berfikir ataupun dia punya apa kata psikologi dia. Tapi orang maksudnya tuju bebat dia kepada ED ni atau erectile disorder. So maksudnya itu yang ketiga. Dia ada satu sejarah, terutamanya kepada sejarah maksudnya kecaman bentuk badan, emosi dan sebagainya. Okey. Yang keempatnya faktor budaya juga So faktor budaya dan juga agama. Contohnya katakan satu orang setengah-setengah agama, dia melarang untuk penganutnya kahwin. Okey. Jadi berkahwin ini adalah satu benda yang dilarang mengikut sistem kepercayaan atau belief system dia. So di maknanya tiba-tiba katakanlah dia ada pegangan dia, tapi mungkin dia sudah tidak pegang lagi pegangan itu, tapi dari sudut psikologi dan benda itu menghantui dia atau tak ada. Jadi ini yang menjadikan kadang tidak ada dipanggil selera kan ataupun keinginan. Jadi faktor-faktor budaya dan juga agama ni kena tengok juga Dan yang kelimanya iaitu ada orang yang faktor-faktor ubat ataupun rawatan kesihatan. Contoh katakanlah dia kena makan satu ubat untuk sakit dia kan, jadi mengurangkan keinginan dia. So maksudnya jadi dia bukan masalah ED ni atau erectile disorder ni ataupun mati pucuk ini, tapi sebab faktor ubat-ubatan itu yang menyumbang kepada dia tidak ada keinginan itu. So jadi maknanya kalau permasalahan demikian menjadikan dia maksudnya akan terganggu di sudut permasalahan dia. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian kan, itu sebagai mukadimah dia iaitu mengenai erectile disorder ataupun apa disebut sebagai mati pucuk dan bagaimana kita lihat data-data tadi dia boleh menyumbang kepada permasalahan rumah tangga. Yang penting sekali kita kena tahu, seseorang tu kena tahu adakah dia ada masalah ini dan sebagainya, dan nanti di hujung kita kongsikan macam mana cara untuk kita mungkin nak mengatasi kalau seseorang itu ada penyakit dan demikian.
Okey, kita berehat sebentar. Jangan lupa tekan butang share. Dan insyaAllah memberi manfaat kepada semua insyaAllah. InsyaAllah. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar dan Ustaz. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan rakan pendengar untuk perkongsian kita di Aspirasi. Menerusi personil Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dah di ujung talian saat ini. Berkongsi dengan kita berkenaan dengan tajuk erectile disorder. Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Kak Yati. Okey, so ini maknanya perkongsian kita pada hari ini adalah itu benda yang penting sebab bagi kita sebagai orang Melayu yang ada adat ketimuran, bagi kita yang orang Melayu yang ada adat ketimuran ni kadang-kadang kita malu nak berkongsi, tetapi seperti mana prinsip dalam perubatan, tidak semua diam itu emas, tidak semua diam itu emas. So kita kena bercerita untuk kita berkongsi dan macam mana nak cari jalan penyelesaian itu. Okey. Kemudian selanjutnya perkongsian kita, sebelum kita pergi kepada jalan penyelesaian, kita nak tengok faktor. Apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada erectile disorder ni, ataupun mati pucuk kalau orang kita sebut. Maaf kita bincang benda ini, tapi benda penting sangat. Tolong bagi komen dan juga tolong bagi maksudnya soalan yang positif dalam perkongsian kita pada hari ini. Okey, antara faktor adalah faktor-faktor fizikal. So ada 3 faktor yang menyumbang kepada erectile disorder ni. Yang pertamanya adalah faktor fizikal. Faktor fizikal apa? Contohnya satu orang yang dia ada kencing manis contohnya. Kencing manis. Jadi kadang-kadang kenapa kencing manis ni boleh maknanya mengganggu ataupun boleh menyebabkan erectile disorder ni? Sebab kadang-kadang kencing manis kalau tak dijaga, dia boleh merosakkan saraf-saraf nerve
dan juga blood vessel, maksudnya saluran darah. Sebab bagi orang lelaki, maksudnya untuk kemampuan dia sebagai seorang lelaki itu, dia perlu pengaliran darah yang bagus. Jadi kadang-kadang ada orang yang ada penyakit dan demikian, boleh menyumbang. Itu sudut fizikal ya. Ada orang kadang-kadang dengan ada angin ahmar, tekanan darah tinggi pun boleh jadi juga, jantung pun boleh menyumbang juga pada kelancaran darah untuk di situ. Ini benda-benda fizikal. Selain daripada itu, benda-benda fizikal juga pernah aksiden. Contoh macamnya aksiden patah terutamanya bahagian saraf tunjang ataupun bahagian punggung, pelvic ni kan, menyebabkan ada saraf-saraf yang mungkin terganggu di situ. Begitu juga dengan kadang-kadang ada keadaan darah kita ataupun darah tu jadi clog ataupun dia akan jadi pekat so di mana dia tidak akan boleh pergi kepada urat-urat yang kecil-kecil ni, sehingga boleh mengganggu kepada maknanya fungsi bagi seorang lelaki itu kan. Itu benda yang pertama itu kadang-kadang benda fizikal. Sebab itu kalau kita tahu benda ni, macam saya sebut tadi, tidak semua diam itu emas. So pergi bincang, pergi berbual dengan pakar-pakar perubatan, perubatan Melayu, perubatan moden kan, dan juga mungkin orang-orang tua kita yang faham. Sebab orang Melayu kita ni Allah anugerahkan kita mempunyai satu ilmu memahami tentang perjalanan urat-urat. Perjalanan urat-urat penting untuk kita faham benda itu. Dan Allah kurniakan kepada orang Melayu kita ada benda itu kan. So pergi berurut dan sebagainya. Okey, itu faktor pertama, itu faktor fizikal. Ibu kakak tuan-tuan muslimat sekalian. Faktor kedua, okey, dalam badan kita ni ada satu benda dipanggil hormon. Okey. Jadi hormon bagi orang lelaki yang menjadikan dia sesuai dengan kelelakian, ada satu hormon dipanggil testosteron. So dia maknanya bermula dengan umur orang meningkat, ada kadang-kadang setengah-setengah dia hormon testosteron ni dia menurun. Daripada mungkin hormon yang terhasil daripada diri dia sendiri, ataupun kadang-kadang sebab hormon lelaki maksudnya tidak diaktifkan, maksudnya dia tak jadi tidak aktif. Dia hormon maknanya duduk pergi ke office lama, jadi badan mungkin dah berat badan semakin meningkat, jadi hormon testosteron ni agak rendah. So dia maknanya ada benda-benda yang memang kita kena cerita dekat doktor, kita kena kongsikan, boleh cek hormon. So apa yang penyelesaian bagi hormon ni? Bagi hormon ni, bagi orang lelaki memang dia kena bergerak, dia kena ada berotot. Dengan otot-otot yang dia ada, dengan dia bersenam, maka akan meningkatkan hormon testosteron, hormon kelelakian dia tu. Dan kalau tidak pun sebenarnya ada cara, iaitu ada kadang-kadang doktor yang memang dia punya spesialis dia pada benda hormon. Boleh berbincang dengan doktor demikian, mungkin boleh ada pil yang meningkatkan hormon kan, ataupun ada tambahan-tambahan hormon yang boleh diusahakan bagi seorang lelaki yang erectile disorder ni kerana masalah hormon testosteron dalam badan dia. So sebenarnya banyak so kita boleh bincang. Sebab tu diam tak semestinya emas. Okey. Dan ketiganya kadang-kadang kerana emosi. Ada juga erectile disorder ni kerana emosi. Kita kena tahu tiga sebab dia, fizikal, kemudian hormon badan dan juga emosi, baru kita faham di mana kita nak cari ubat. Contoh katakanlah satu orang yang emosi dia, orang yang maknanya depression, tengah depression kan, ataupun anxiety. Contoh maaf saya sebut kan, ada setengah-setengah orang dia mengadakan hubungan dengan isteri dia tak perform, dan isteri dia pula memang mulut tak ada insurans punya lah kan. So isteri dia memang sindir-sindir dia, alah abang tu beria-ria sangat, cakap nak kahwin lebih lah apa, lain saya seorang pun tak boleh. Benda ni wujud secara realistik. Saya maknanya mengenalikan pergi bukit kadang-kadang alah Ustaz cakap nak kahwin lagi, kadang-kadang depan Pak Hakim tau. Sebab nak kahwin lebih ni di Malaysia ni bukan keizinan isteri tapi keizinan hakim mahkamah syariah. So ketika dekat hakim tu, isteri memang bercakap memang alah dia dengan lain, saya pun tak boleh lagi nak fikir kahwin lain, gatal macam-macam dah keluar contoh. Jadi maknanya dia tak boleh nak layan, dan isteri dia tu melongkang dekat dia, so dia ada anxiety kita panggil tau.
Macam nak memulakan dengan pembukaan isteri ni. Okey tak okey Okey tak okey. Dia ada kerisauan. Jadi benda-benda baik emosi. Dia tak ada confident, dia tak ada satu keyakinan diri dia boleh. Ini baik emosi. Jadi maknanya faktor-faktor dia 3 sebab tadi. Ada faktor yang daripada sebab fizikal, kita dah kongsikan. Ada faktor hormon maknanya hormon, ada juga faktor hormon. Dan yang ketiga ada faktor-faktor bahagian emosi. Okey. So di maknanya sekarang ni kita mungkin sebelum kita kongsikan, maksudnya kita kongsikan macam mana nak ubat. Okey. Kalau kita pergi doktor ataupun pakar perubatan biasanya akan bagi ubat lah dan base ubat tu banyaknya adalah drugs ataupun dadah kan. Tapi yang dibenarkan bukan maksudnya dadah ambil suka ada dos-dos dia, adalah nama-nama ubat dia kan. Boleh bincang sebab tu diam tidak semestinya emas, terutamanya dalam bab kesihatan. Okey, jadi maknanya itu lebih straightforward atau secara langsung. Maksudnya pergi jumpa doktor, cakap kan, berbincang benda, jangan malu. Kadang-kadang orang lelaki ni maknanya agak malu sebut. Pergi sakit pakar-pakar sakit tuan. Pakar sakit tuan bukan puan, tuan. Ada pakar sakit tuan maksudnya yang orang lelaki sakit puan ada juga. Tapi puan sakit tuan ni maknanya ada memang ada kita boleh jumpa, buat appointment, bincang, jumpa. Jangan malu, dia juga orang lelaki dan dia juga memahami permasalahan seorang lelaki tu. Okey, kalau kita tengok daripada tradisional orang Melayu kita justru maksudnya ada yang maksudnya disuruh jaga pemakanan. Okey, bagi perubatan Melayu yang tak ada perbahasan perubatan moden, wujudnya makanan yang orang Melayu kita panggil sejuk dan juga panas. Mungkin kalau maknanya doktor bincang mendengar perkongsian kita pada pagi ini, dia kata mana ada sejuk dan panas. Itu maknanya teori perubatan bagi moden. Tapi bagi yang orang Melayu lama, wujudnya benda itu. Jadi mungkin sejuk dan panas itu dibahaskan dari sudut unsur dia alkali dan juga maknanya lebih asidik kan. Ada makanan betul alkali, ada makanan betul asidik sikit kan. Tapi bagi orang Melayu bahasa faham dulu kan, sejuk dan juga panas kan. Jadi bagi orang Melayu dulu, dia akan tak bagi orang yang ada masalah ini makan makanan yang ada unsur-unsur yang dipanggil bagi perubatan Melayu istilahnya makan sejuk. So makan makanan sejuk, contoh makanan sejuk contoh kangkung. Jadi kalau mungkin orang cakap apa kena mengena kan, timun contoh, apa kena mengena sejuk ke apa itu mengikut boleh kita cubalah. Kalau kita tak nak untuk menggunakan drugs yang dibenarkan, perspektif satu deskripsi yang dibenarkan, mana mungkin kita untuk perspektif yang dibenarkan mungkin kita boleh gunakan secara ini kan. Walaupun ada yang pertikaikan badan kita akan rasa okey tak okey kan. Kemudian selain daripada itu, macam saya sebut tadi, orang Melayu kita Allah anugerahkan ilmu urut dia memang bagus kan. Ilmu urat okey. Urut ni macam-macam. Ada urat otot kan. Urat otot kan. Kita berenggang-renggang otot ni kan. Kita lega tau. Sana sini kan. Lega kan. Okey. Ada urut memang urut dipanggil apa tu panggil? Capillary. Capillary ni urat-urat yang halus. Contoh ada jenis urat orang pakai duit 10 sen kan, duit 20 sen lah, macam tu kan. Itu sebenarnya lebih pada capillary, urat-urat halus, terutamanya bagi orang yang ada clot darah sebagainya kan. Ada urut memang urat, memang urat. So ada memang dan pakar urut orang Melayu ni tak semua benda dia pakar tau. Dia pakar urut terkehil. Belum tentu dia pakar urut terkehil ke situ. Maaf saya sebut Tapi maksudnya cari orang yang pandai, orang yang boleh Yang tak boleh atau mengaku-ngaku boleh jangan tahu, sebab benda tu benda yang bukan suka-suka nak urut dan orang yang urut kat situ dia bukan urut dekat bahagian kemaluan sulit itu, dia urat sekeliling. Jangan fikir nak menggatal. Maaf saya sebut kita bincang dia ada cara dia, pergi cari orang yang mahir dan mungkin kita juga boleh senam. Ini orang barat juga ada bagi senaman. Kalau orang Melayu kita bagi senaman tua kan, iaitu nak menguatkan otot-otot di bahagian bawah punggung kita tu kan, otot-otot kan. Maknanya macam-macam orang kita ada panggil senaman harimau lah dan sebagainya kan. Duduk bersila begitu, kemudian rapatkan kaki, bertemu kaki begini, duduk dengan badan tegak, badan kita tegak. Kemudian untuk kita kuatkan otot bahagian bawah kita tu dengan
kita maksudnya kemutkan maknanya dan kalau barat juga mengajar sistem bersenam yang demikian untuk menguatkan bahagian bawah panggil bahagian saraf-saraf bawah tu kan selain bahagian betul kan selain daripada itu makanan bertuhan-herba. Nah, siapa yang tak mau ke yang drugs tadi pun herba-herba ada juga, cumanya cari juga sebab setiap orang badan tak sama, dia ada dos dia. Jangan pergi beli kemudian suka-suka kita makan, dia macam juga ubat juga, dia ada dos dia. Pergi pakar-pakar yang faham benda ini, berapa dos yang seorang tu perlukan bagi herba-herba kan. Dan herba-herba ni sekarang ni juga ada herba-herba yang memang diwajibkan untuk kalau sebagai makanan suplemen dan sebagainya didaftarkan di Kementerian Kesihatan kan. Sebab kadang-kadang takut penggunaan dia mengikut sains dia akan memudaratkan. So rasanya ada yang didaftarkan di KKM, Kementerian Kesihatan kita. So cari yang macam itu. Ada pergi jumpa pakar-pakar yang faham benda ni. Okey, itu dia bagi perubatan Melayu. Okey, dan mungkin last kali kita kongsikan doa. Okey. Ada orang cakap, doa macam mana doa kan? Adakah Nabi ajar sebagainya? So kita baca usaha dan apa yang kita sebut sebagai kita berdoa dengan bertawassul lah dengan ayat Quran yang kita baca kan. Nak terima, ada orang cakap tak terima. Tak terima tak apa. Maksudnya dia bukan macam mesti baca tak. Kita baca mudah-mudahan dengan keberkatan ayat itu Allah kembali kesihatan. Apa dia antara surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat 52 dia panjang tau. Jadi ambil yang hujung wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin, dan ditambahkan kekuatan kepada kekuatan yang ada bagi kamu, dan kalau kamu dah ada kekuatan jangan kamu jadi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Baca macam tu kalau macam pakar-pakar perubatan urutan Melayu ni akan urutkan dekat bahagian belakang. So kalau kita tengok dari sudut agama dia, dari sudut agama dia, maknanya taklah ayat itu diturunkan untuk itu, tapi kita membaca ayat Quran itu dan berdoa ataupun bahasa senang kita bertawassul dengan amalan kan. Kita amal baca ayat Quran, tak semestinya ayat itu ayat lain-lain pun boleh. Tapi ini ayat yang biasa digunakan daripada pakar-pakar perubatan Melayu tu kan. Surah Hud 52 kita pun mungkin boleh baca sendiri, baca ayat Quran yang lain, khatamkan Quran di Ramadan. Tapi ayat ini kalau kita baca mudah-mudahan letak sapukan dekat bahagian belakang ni, bahagian tulang sulbi kalau orang tua kita kata untuk Allah kembalikan mana kesihatan bagi seorang lelaki tu kan. Okey, jadi itu saja yang boleh kita kongsikan. Mungkin kita akan berhenti rehat seketika. Kita ada soalan-soalan kongsikan betul dah. Soalan-soalan sahabat kita. Lepas ni kita akan kongsikan juga soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Bila cakap tentang ini, ada yang bertanya Ustaz daripada MC Nas, kata masa bercinta sebelum kahwin sangat bernafsu, tapi setelah berkahwin jadi sebaliknya Ustaz, lalu bercerai. Mengapa jadi begitu Ustaz? Adakah sebab tingkah laku kita ataupun adakah sebab dosa-dosa tersebut? Bagaimana sebenarnya Ustaz? Okey, tidak ada keinginan. Kita fokus pada hari ini, tajuk kita adalah erectile disorder atau mati pucuk kan. Tidak ada keinginan itu maknanya macam saya sebut baseline, 5 baseline tadi tu. Jadi maknanya mungkin babak emosi tidak dikira sebagai erectile disorder ni atau mati pucuk ni, tapi babak emosi dah tak suka kan. Ada juga orang bercinta sampai 7 tahun tapi berkahwin berbulan dah bercerai dah. So sudut usahanya baik kira rumah tangga kita, sudut yang kita faham satu hal lagi, kerana jodoh orang tu tak panjang so sudut tauhid juga kita kena faham juga. Pertemuan dan jodoh itu adalah maknanya caturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah jodohkan kita dengan jodoh-jodoh yang baik dan mudah-mudahan membawa kita ke syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kita nak kongsikan lagi soalan daripada sahabat kita yang telah menghantarkan soalan di Facebook IKIM. Sekejap Ustaz ya, saya cari soalan sebab banyak soalan. Sekejap. Banyak soalan. Kita pilih-pilih. Okey, sekali lagi tadi Ustaz, sahabat kita nakkan surah apa yang Ustaz kongsikan tadi? Surah Hud ayat 52 Surah Hud ayat 52. Dia panjang tau, tapi ambil kita dah kongsikan alhamdulillah. Ambil wakaf yang akhir itu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. So jadi maknanya pagi-pagi bangun kita baca ayat Quran ini dan kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan kau bagilah kekuatan ya Allah. Seperti mana kau sebut Allah akan tambah kekuatan ni kepada kita. Jadi kita berdoa dengan dan kita baca amalan tu Allah a'lam.
Baik Ustaz, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Wikim tadi Ustaz. Namanya saya tak sebut kat sini, tapi dia tanya bagaimana kalau isteri nak berbincang dengan suami tapi suami ada masalah ini dan takut suami berkecil hati Ustaz. Okey, macam saya sebut tadi sebagai budaya orang Melayu kita agak sopan untuk bincangkan benda ini. Tapi pegang tangan suami kan, cakap baik-baik bang kan. Saya tahu abang banyak berkorban untuk keluarga kita kan. Tapi ada satu bab iaitu bab hubungan dalam kita ni bang, maksudnya agak ada pada pandangan saya ada masalah. Jom saya temankan abang, saya carikan. Kadang dia malu. Benda ni benda yang mengaibkan tau bagi banyak orang. Jadi mindsetting dia adalah benda ni mengaibkan. Kita bantu, kita nak bantu. Sebab tu daripada apa yang saya cerita tadi, mana erectile disorder atau mati pucuk ni, at least kita ada kesedaran untuk kita bantu. Jangan pelikihkan, jangan abang cakap nak kahwin lagi lah apa. Jangan cakap longkang Ustaz ya. Dia akan merosakkan lagi hubungan kita tu. Cakap longkang kan. Jangan kita bantu tau. Untuk bantu suami kita tu. Adalah keadaan demikian. Jadi mungkin dia ada sakit ataupun dia dah berumur, kadang hormon saya sebut tadi, faktor hormon kan, hormon dah jatuh ataupun dia pergi urut ni bagus. Urut ni dia untuk kita punya blood circulation sangat bagus sebenarnya. Macam saya sebut, ada yang memang katakanlah untuk urat kecil ini kan, ada yang memang urat dalam ni dalam sangat bagus macam itu. Wallahualam. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita lagi di WhatsApp, daripada WhatsApp Ikim di 01129004 untuk sahabat-sahabat kita yang nak bertanyakan soalan. Okey, soalan sahabat kita ni, ayat 52 ni Ustaz, boleh tak guna untuk wanita Ustaz? Sebab kalau kadang-kadang ada test seharian Ustaz bekerja dan sebagainya. Boleh saya sebenarnya ayat ni adalah untuk ayat kita diberikan kesihatan dan kebaikan kan. Satu hari saya ceramah di Masjid Bukit Jelutong di Shah Alam Jadi ketika saya ceramah tu, saya bab waktu tu tentang kesihatan, saya kongsikan ayat ini Habis ceramah, ada satu orang pakcik umurnya 80 lebih. Dia kata, Ustaz, saya nak hadiahkan Ustaz. Dia bagi saya RM50, saya ingat ni RM50. Saya kata, Ustaz, sebab apa Ustaz ajarkan ayat ini kepada orang ramai? Saya mengamalkan ayat ini dah lama Ustaz. Umur saya 80 lebih ni Ustaz sembahyang tarawih 20 rakaat dekat Masjid Bukit Jelutong ni sebelum PKP, maknanya berapa tahun lepas, dia boleh sembahyang yang tak pakai kursi, tak pakai apa. Apa ayat dia baca, ayat inilah dia dudukkan kat lutut dia sebagainya. Jadi kalau kita tengok, mungkin ada setengah-setengah orang akan petikai macam mana ada daripada Nabi dan sebagainya. Ini kita panggil tawasul dengan amalan Maksudnya kita baca Al-Quran tu dengan kebaikan amalan Al-Quran, ya Allah, maknanya kau beri kesembuhan. Sebab doa digalakkan, baca Quran digalakkan. Daripada tak baca apa-apa, jadi at least kita ingat Allah dengan kita berdoa. Sebab doa ni salah satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berdoa kan. Ya Allah beri kesihatan. Dia bagi saya RM50. Saya ingat lagi. Jadi maknanya ayat ni saya kongsikan bukan nak suruh Yati bagi saya RM50. Tapi nak ceritanya bagaimana sebenarnya orang perlukan amalan. Bila ada amalan kita berdoa. Berdoa tu hubungan kita dengan Allah. Di hati kita kan sentiasa tawaduk. Hati kita sedang bertawakal dengan Allah. Hati kita sentiasa bergantung Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kesihatan. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Seterusnya kita satu lagi soalan Ustaz daripada Fakrul Razi dari Kajang. Soalannya adalah, adakah dengan solat ibadah solat dengan cara yang betul boleh membantu dari sudut senaman batin ni Ustaz? Kajian Universiti Malaya dia ada keluarkan artikel mengenai posisi solat dan juga bagaimana pergerakan blood circulation ketika solat. Memang dia menyumbang ke arah kesihatan. Dia menyumbang. Mana sains juga mengakui posisi solat itu menyumbang ke arah kesihatan. Okey. Cuma yang macam saya sebut tadi, kalau erectile disorder ni ada 3 sebab kan. Jadi sebab fizikal, sebab hormon dan juga sebab emosi. Jadi maknanya sebab hormon, mana kalau umur tu dah meningkat, kadang hormon bagi orang lelaki ni, hormon testosteron dia akan jatuh. Itu memang kena buat sesuatu untuk meningkatkan hormon. Orang boleh meningkat kita bersenam. Jadi berotot orang lelaki kan kena ada berotot. Berotot tu akan maintain ataupun akan menjaga hormon testosteron pada badan kita. Saya tu jumpa doktor untuk bincang mengenai hormon testosteron bagi badan seorang lelaki itu.
Wallahualam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, satu soalan, kira soalan terakhir Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Macam mana nak berdepan dengan suami yang terlalu obses dengan poligami, yang dia lakukan tanpa